tahu. Okey, contoh. Apa dia buat dalam bentuk? Oh ni, dalam bentuk dialog. Doktor, adakah saya perlu, apakah yang perlu saya ambil untuk merawat pneumonia? Pneumonia ni adalah jangkitan pada paru-paru. Okay. Jadi doktor pun bagi tahu awak perlu mengambil antibiotik. Antibiotik adalah sejenis ubat yang dihasilkan oleh sejenis fungi untuk membunuh bakteria. Okey. So ini adalah contoh kaedah merawat pesakit yang disebabkan oleh mikroorganisma. Okey, itu contoh yang pertama dalam bentuk diagram. Okey, kemudian kalau awak perasan, bila dapat antibiotik, salah satu pesan yang kerap dipesan oleh farmasi tu ataupun doktor, sila habiskan antibiotik anda. Walaupun kerap kali juga kita tak habiskan ni kan. Biasanya tak habis lah. Bila dah sihat dia tak habis. Lupa makan ubat. Sebenarnya antibiotik perlu diambil sehingga habis. Kenapa? Untuk memastikan semua patogen termusnah. Kadang-kadang kita dah sihat. Kita rasa kita dah sihat. Tapi mikroorganisma yang bahaya tadi masih ada dalam badan kita. Okay, kita dah elok lah. Tak demam dah. Hari tu kita 4 hari demam. Lepas tu doktor bagi antibiotik. Antibiotik kena makan sampai seminggu, 7 hari. Hari ke-5 awal rasa dah sihat. Dah boleh melompat dah. Tak payahlah makan ubat. Tu kesilapan yang selalu berlaku lah. Kerana kemungkinan patogen tu masih ada dalam badan kita. Jadi walaupun kita dah sihat, doktor menyuruh kita habiskan antibiotik tersebut untuk memastikan semua patogen itu termusnah. Okey. Jika tak, patogen iaitu mikroorganisma dalam badan kita yang masih hidup tu, dia akan kebal. Rintangan tu masuk kebal. Maksudnya kalau tak habiskan, dia jadi kebal terhadap ubat tersebut. Dia dah boleh cam dah. Wah, aku itu tak sempat habis mati kita orang ni, itu patogen tu lah. Tak sempat mati, dia dah tak habiskan ubat. Selamat aku kan. Dia pun dah kenal ubat tu. Jadi dia kebal terhadap ubat tersebut. Bila kita bagi masuk balik ubat tu, lain kali dia dah tahulah. Oh, ni ubat ni aku kenal ni. Jadi dia tak mati. Dia tahulah cara untuk menyelamatkan diri. Itu contohlah dalam bentuk bahasa yang mudah. Okay. Jadi antibiotik perlu dihabiskan. Kenapa? Memusnahkan semua patogen yang mungkin ada dalam badan kita walaupun kita dah sihat. Okay. Itu adalah cerita yang pertama. Okay. Antibiotik. Yang kedua. Saya berasa kadar panas menyengat dan dapat lepuh antara jari-jari kaki saya. Kalau tadi dah ada penyakit jangkitan dalam paru. Sekarang kaki. Kaki. So ini adalah jangkitan biasa kulat kot. Okey, kulat. Okey. So doktor cakap anda dijangkiti athlete's foot. Penyakit atlet biasanya. Okey. So ia disebabkan oleh kulat fungi. Okey, jadi apa doktor akan bagi? Dia akan bagi anti-fungal. Anti-fungal. Atau lupa perkataan anti-fungal. Awak boleh je jawab anti-kulat. Okey, boleh saling. Anti-fungal, susah sikit nak eja, nak ingat. Boleh ganti dengan perkataan anti-kulat. Jadi, dengan disiplin awak sapu pada kaki, insya-Allah kulat itu akan musnah. Kalau tak musnah juga, jumpa doktor balik, doktor akan bagi ubat yang lagi kuat. So itu adalah penyakit jangkitan pada kaki sebabkan kulat. Kalau tadi disebabkan virus, bakteria ataupun virus ke atas tadi. Okey, kes yang ketiga. Sudah seminggu saya mengalami sakit kepala dan sakit badan. Ruam merah berlepuh yang berisi bendalir di sekitar pinggang. Ni macam kayap lah ni. Betul, kayap.
Okey, saya rasa gatal, panas dan menyengat. Okey, jadi kayap pun sangat berbahaya. So ini adalah satu ciri-ciri yang timbul apabila badan ada kayap dan doktor dah detect kayap tu disebabkan oleh virus. Okey, jadi dia akan beri ubat antivirus. Tapi nama tepat dia adalah antiviral. Okey. So itu adalah contoh-contoh perubatan yang merawat. Apa beza dengan yang pertama tadi ini? Aseptik. Boleh seorang respon. Apa beza aseptik ni dengan nombor 2 ni, yang ni? Dengan cerita-cerita, ada 3 cerita tadi. Apa beza dia? Ni? Kulit dengan dalaman. Kulit dengan dalaman. Okey. Tak apa. Terima kasih ada yang menjawab. Okey, pensterilan, pendidihan, antiseptik, disinfektan ni dia mencegah. Dia mencegah. Tahu kan? Maksud mencegah, mengelakkan. So cerita yang 3 tadi merawat. Dah terkena. Itulah dia. So tadi kaedah mencegah ada 4. Ini kaedah merawat. Ada beberapa contoh kat sini. Antibiotik, antikulat tadi, antivirus, antiviral. Okey. Jadi untuk ini kita dah tamat. Okey. Ni pun kita dah bincang itu. Okey. Contoh-contoh kegunaan mikroorganisma. Okey, kita tengoklah hari tu kita cikgu tunjukkan slide saja kan. Okey. So yang pertama kegunaan bakteria. Okey, ada baja, ini baja. Okey, lepas tu merawat sisa kumbahan, ini sisa kumbahan. Okey. Yeast. Okey, selain daripada kita buat donat, yeast boleh menghasilkan larutan pembersih. Okey. Ni mungkin pengetahuan baru. Larutan pembersih ekoenzim bersisa pertanian seperti buah. Okey, okey, maksudnya ini adalah disembur. Dia disembur kepada pertanian. Hasil-hasil pertanian. Dia akan membersihkan bahan-bahan kimia yang digunakan dalam pertanian tersebut lah. Tak semestinya dalam menghasilkan donat, roti saja. Okey, kemudian bakteria rupanya digunakan untuk menghasilkan plastik terbiodegradasi. Sekarang kan, kalau pergi kedai, minta plastik, cas 20%. Kalau kedai-kedai besar lah, kedai Aceh tu dia masih lagi guna plastik yang biasa kebanyakannya. Plastik biasa tu, yang tahan tu, dah menjadi satu kesalahan di Selangor kan. Selangor dan Putrajaya dan beberapa tempat. Sebab apa? Sebab plastik sebut dia susah nak reput. Awak buang kat tanah, dia tak boleh nak reput. Sehingga bertahun-tahun, beratus tahun. Sebab tu ditukar dengan plastik terbiodegradasi. Yang plastik lembik tu. Nak isi botol air pun macam tak yakin. So, itu plastik yang boleh mereput dengan mudah, kita namakan bioplastik. Ataupun plastik terbiodegradasi. Sebab tu dia lembut. Okey, kemudian kita ada kegunaan bakteria untuk mengurangkan tumpahan minyak di laut. Contoh minyak tumpah daripada kapal. Jadi, bakteria digunakan untuk menguraikan tumpahan minyak tersebut. Kita tak larat nak tapis kan. Tapis minyak tersebut kat laut. Kalau dalam besin okey lagi lah. Okey, so itu adalah kegunaan mikroorganisma yang ada yang baru kita perasan kan. Okey. Okey, ada apa-apa soalan? Okey, so lengkap kan?
Sampai habis lah. So yang hari ni cikgu dah banyak tunjuk jawapan dah. Mungkin ada yang dah saling tengah menyalin tu. Okey, jadi buatlah praktis pengukuhan 1 dengan kertas 2 ni. Okey. Cuma cikgu tak pasti sama ada awak sudah diajar cara menjawab soalan bahagian C ini. Dah diajar belum? Belum. Belum. Merancang eksperimen. Belum Belum. Okey, jadi kita tengok next class lah. Next class. Cara menjawab soalan merancang eksperimen. Cuma masalahnya sekarang, eksperimen tak boleh dijalankan. Jadi mungkin sukar untuk awak memahamilah. Atau cikgu cuba play YouTube jap. Sementara kita tunggu sampai pukul 12. Sekejap ya. Okey, sementara tu, boleh tak awak type nama masing-masing dan kelas pada ruangan chat? Sebab bila cikgu rekod ni, benda tu akan apa ni? Direkod sekali. Okey, sebab cikgu punya attender ni macam tak berfungsi. Okey, sekarang type pada ruangan chat sementara cikgu akan tunjukkan YouTube eksperimen tu kalau ada yang sesuai ditunjukkan. Okey, bagi nama dan kelas pada chat ruangan chat. Alright, yang pertama Ikhmal Rafiq dah tunjuk, dah tulis daripada 5D. Okey, lain sila berbuat demikian. Semua 5D, 5H tak ada Oh, ada Nabilah. Okey. Okey, teruskan sebab ada 19 ni, 18 ni. Cikgu baru nampak berapa ramai berapa nama kat sini. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Baru 14. Okey, teruskan naik. Cikgu akan paparkan video ni. Okey. Present now. A tab. Okay. Nampak tak sekarang YouTube? Nampak ke? Nampak. YouTube? Nampak. Nampak Pak. Okey, jadi ini adalah eksperimen ubah suai. Awak boleh lakukan di rumah. Okey, apa yang dibuat? Kenapa tak boleh besarkan ni? Okey. Cuma mungkin loading sikit lah biasa kita share video ni jadi loading. Suara dengar suara? Kurang sikit Tak apa, suara tak penting. Okey, jadi apa yang dibuat kat sini? Dia ubah suai. Cikgu ni ubah suai eksperimen. Tadi kita gunakan piring kan? Sekarang gunakan roti. Yang pertama, A tanpa sentuhan. Tak sentuh dengan tangan. Kita pakai pengepit ke, pakai plastik ke
masukkan dalam. Dah kena tangan juga tu. Okey, tapi boleh lakukan di rumah. Okey. Masukkan dalam plastik. Kotak. Yang kedua, sentuh guna tangan yang tak dicuci. Tangan kita ada macam-macam bakteria kalau tak cuci. Okey, masuk dalam plastik juga. Ni air apa ni agak-agak. Ni basuh tangan Basuh tangan menggunakan air saja. Ni macam buat video kat kampung ni. Okey, yang ketiga, tangan tadi dicuci dengan air. Agak-agak hilang tak kuman-kuman bakteria mikroorganisma lain? Kita tengok nanti keputusan. Okey, masukkan plastik. Dan yang seterusnya tadi basuh dengan air saja, sekarang basuh dengan sabun. Tadi mencegah, kaedah mencegah dengan sabun. Mungkin boleh gantikan dengan sanitizer. So awak boleh lakukan kat rumah. Kalau siapa-siapa nak buat eksperimen ni, buat video. Boleh hantar kat cikgu. Cikgu upload kat YouTube. Sumbangan kelas 5D 5H kan. Macam kena buat je ni. Aktiviti PKP. Boleh buat tak? Suruh ni. Siapa yang jawab tak boleh ni? Okey, ada lagi? Cuma. Okey, so itu adalah empat situasi. Apa yang pertama tadi? Roti tanpa sentuhan kan? Tanpa sentuhan tangan. Yang kedua, tangan tak dicuci. Yang ketiga, tangan dicuci dengan air sahaja. Yang keempat, tangan disabun. Yang kelima, awak boleh tambah tangan yang di sanitize. Yang dicuci, disanitize lah. Guna sanitizer. Jadi, kita akan biarkan roti ni dalam plastik selama beberapa hari. Yang paling tepat adalah 3 hari. Okey, kenapa tempat gelap? Kenapa tempat gelap? Membiarkan. Baik untuk pembiakan. Jadi, soalannya. Ada yang nak buat? Eksperimen tu kat rumah? Ada bunyi. Okey. Tak ada siapa nak buat? Boleh dia? Dah cikgu tak kenal seorang pun ni Okey, jadi ikut senarai sini Ekmal Rafiq, Nisha Atira, Nurainina Sofia, Ainurdina, Firman, Kistina, Nur Aisyah, Insyirah, Halimati, Wan Artifah. Okey. Nampak Esrah Daniel. Okey. Nampak macam ada yang dah left tu. Okey. Tapi itulah dia. Kita dah cover semua topik dalam bab 1. Okey, jadi cikgu akan bagi arahan seterusnya lah. Macam mana nak mengumpul latihan awak ni. Adakah semua dah ambil, dah ada buku ni? Yang dalam kelas sekarang, berapa ramai yang belum ada lagi buku SPS yang tadi cikgu tunjuk tadi sepanjang pengajaran tu? Belum? Belum beli lagi. Belum Kena cepat-cepat lah Okay. Semua belum ke? Ada yang dah? Dah beli. Okay. So lengkapkanlah. Sementara masih tak banyak kita belajar. Kalau tangguh-tangguh nanti makin banyak Okay. Nanti bila nak tiba-tiba naik sekolah jadi susah pula Okay, ada soalan? Tak ada. Tak ada. Cepat-cepat habis lah.
Okay, jadi teruskan proses pembelajaran walaupun okay, walaupun tahun lepas dan tahun ini kita masih lagi dalam keadaan norma baharu yang mana kita tak boleh banyak bersemuka. So harap-harap cepatlah COVID-19 ini hilang. Okay. Jangan seronok sangat duduk kat rumah. Awak nak SPM tahun 2020 ni. Okay. Jadi manfaatkan masa yang ada. Okay. So dengan itu, kalau tak ada soalan, kita tangguhkan dulu kelas kita ini dengan tasbih kafarah dan surah wal asr. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asr innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa amilus salihati wa tawasaw. Okey, terima kasih semua atas kehadiran. Kirim salam yang tak masuk tu. Siapa-siapa kenal kawan yang tak masuk, kirim salam lah. Cakap kenapa tak masuk, tanyalah. Cikgu seorang pun cikgu tak kenal awak ni, sebab tak ajar tahun lepas. Tadi tak tahu nak rujuk siapa, apa masalah dia kan. Jadi tolong kawan-kawan yang ada sekarang ni, tolonglah tengok kawan-kawan awak yang lain apa masalah dia. Okey, terima kasih semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa lagi. Terima kasih, cikgu. Salam. Sama-sama. Terima kasih, cikgu. Sama-sama.